Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini saya nak buat kongsian macam mana caranya kita nak ganti memori ya di dalam laptop kita. Kebanyakan laptop sekarang ini ataupun kebanyakan laptop yang dulu yang lama ya, mereka laptop ni cepat lagging. Jadi lagging ni bukan disebabkan oleh yang kita panggil sebabkan RAM dia kurang ya. Kita boleh tambah RAM, tak ada masalah. Tapi tidak akan memberi kesan yang besar. Dia punya perbezaan tu tak besar sangat sebab RAM digunakan adalah lebih untuk memudahkan kita ketika melakukan multitasking ataupun kita buat beberapa kerja dalam satu masa, seperti kita buka 2 atau 3 software dalam satu masa ya. Tapi sekiranya kita menggunakan ataupun komputer itu menggunakan hard disk yang lama yang dipanggil sebagai HDD ni, komputer itu masih akan tetap slow juga, masih akan tetap lagging ya. Jadi ada kebanyakan komputer yang pada masa kini mungkin dah lama lah komputer tu ya, dah tua macam tu. Bukan komputer yang baru. Kita perasan yang mana komputer ni selalu slow ya. Walaupun kita buat satu kerja saja pun baru buka Excel pun dah slow. Ataupun mungkin sebab kita rasa benda tu perlu di format. Lepas tu kita pun pergilah kedai dan format. Lepas tu bila dah format rasa laju, tapi setelah beberapa hari dia slow balik. Ini adalah bukanlah disebabkan oleh RAM tadi ya, tapi disebabkan oleh hard disk kita di dalam tu, kita masih menggunakan yang lama. Jadi sebelum saya start nak buka komputer ni dan tunjuk pada semua macam mana kita nak tukar hard disk di dalam tu, saya nak tunjukkan dululah jenis-jenis hard disk yang ada pada ketika ini ya. Jadi di dalam sini saya ada saya mulakan dengan hard disk yang lama dahulu ya. Ini kita panggil HDD. HDD ini digunakan biasanya untuk desktop ya. Ini ya, tengok ya, besar dan berat. Yang ini besar dia adalah 2 terabyte ya, 2 TB. Ini besar dia 2 TB. Nampak ya. Jadi ini yang saya pakai dulu, dah tak pakai sekarang lah, tapi masih dalam simpanan sebab dalam ni masih ada data. Patutnya saya dah tak simpan lah ni ya. Saya patut ambil data itu semua masuk ke dalam hard disk yang lain. Lepas itu saya boleh buang lah. Tapi tak apa ya. Saya pun nasib baik saya masih simpan. Bolehlah tunjuk sebagai pelajaran kita pada hari ini. Ini adalah yang pertama ya. Yang kedua pula adalah hard disk, iaitu HDD untuk ini dia. HDD untuk laptop. Kenapa saya tunjuk yang ini? Ini sebenarnya adalah external hard disk. Tapi kita kena tahu bahawa external hard disk yang digunakan di dalam ataupun hard disk yang digunakan di dalam casing external hard disk ni adalah hard disk yang sama digunakan untuk laptop. Yang ini yang besar ni untuk desktop, yang ini adalah untuk laptop. Saya kena buka ni tau. Saya akan buka external hard disk ni untuk tunjukkan bagaimanakah rupa hard disk di dalam tu. Buka sekarang ya. Ini ada satu skru, kita buka skrunya dulu. Ini external hard disk ya. Situ buka ni dia tak silap ada susah sikit kok, sebab dia ada ketat sikit. Saya ada alat dekat sini nak buka. Kalau kita nak buka DIY ni, kalau boleh kenalah ada alat-alat macam ni ya. Senang sikit kan. Ini memang susah, memang ketat ya. Saya kena cari tempat ini dulu. Dia dalam satu senang. Dulu
Okey, dah terbuka. Macam inilah bentuk external hard disk tu ya di dalam. Saya nak tunjuk external hard disk ni macam ni. Okey, macam saya katakan tadi, apa yang ada di dalam hard disk ataupun external hard disk ini, ataupun hard disk yang digunakan di dalam external hard disk ini adalah yang sama digunakan di dalam laptop-laptop yang dahulu tu, yang tak pakai SSD lagi. Ini pasti pakai HDD dipanggil ya, HDD. Tapi yang ini adalah untuk laptop, yang tadi yang besar tu adalah untuk desktop. Macam inilah bentuknya, sama, tak ada beza langsung. Ini adalah apa yang digunakan di dalam laptop. Okey, yang inilah penyebab kenapa komputer kita lag. Ya, inilah penyebabnya. Sebab ini masih dipanggil HDD. Ini pun saya lupa berapa dia punya berapa dia punya size ya. Kalau saya tak silap ini 500 GB kot. 500 GB, nampak tak? Ini adalah Samsung 500 GB. Macam tu ya. Jadi walaupun dia 500 GB, ini adalah untuk external hard disk ya. Jadi yang ini saya akan gunakan nanti untuk tunjuk sebagai contoh bagaimanakah rupa dia bila dia di dalam laptop. Macam manakah bentuk dia. Okey, jadi saya tak akan pasang lagi ya. Kita akan gunakan ini lagi. Okey, apa yang saya tunjuk tadi adalah hard disk, iaitu hard disk drive ataupun dipanggil HDD ya. Okey, dipanggil HDD. So kedua-duanya ni adalah yang jenis lama. Okey, sekarang kita dah ada yang baru tak? Yang dipanggil sebagai SATA. So ini adalah SATA, contoh SATA. Yang ini nak bandingkan dengan yang ini. Okey, nampak tak? Okey, lebih kurang sama tak? Bukan lebih kurang, untuk tengok saiz memang sama. Ya, saiznya memang sama kedua ni. Cuma nak bezakan berat dia. Berat dia memang jauh berbeza ya. Saya tak pasti berapa ratus gram lah, tapi ini memang kadang-kadang sampai tak boleh rasa pun berat dia ya. Tapi ini memang terasa berat dia. Jadi kebanyakan orang bila komputer dia lagging, apa akan jadi? Dia akan tukar. Dia akan buka laptop dia dan gantikan hard disk dia yang lama ni, HDD ni, kepada yang baru, iaitu SATA ni. Okey. Jadi saya nak tunjuk lagi ya. Satu lagi kelebihan SATA ini, kita tahu tadi yang ini kita dah gunakan dia sebagai external hard disk dan juga boleh digunakan di dalam laptop kan. Okey, begitu juga dengan SATA ni tadi. Okey, SATA ni tadi pun sama juga. Boleh digunakan di dalam laptop untuk menajukan komputer, menggantikan memori tadi, dan boleh juga digunakan sebagai external hard disk. Okey, jadi saya ada satu external hard disk dekat sini tak? Ini external hard disk ni menggunakan SATA. Ini bateri lah. Ini 480 GB ya. Dah panggil SATA lah ni, SATA 3 lah. Okey. Jadi, kalau nak tengok dekat sini, ini satu casing untuk external hard disk tau. Okey, ingat ya. Ini external hard disk casing dia yang lama ni, okey, untuk yang HDD ni boleh juga dimasukkan ke dalam. Cuba saya tengok ya. Okey. Saya nak masukkan, nak gantikan yang di dalam ni. Okey. So saya ambil je dia punya kepala tu tadi untuk yang external hard disk. Iaitu external hard disk HDD tadi saya masukkan, nampak ya? Nampak? Saya masukkan ke dalam ni. Tengok jelaskan. Saya masukkan ni, so kepala dia sama. Nampak ya? Kepala dia sama tau. Saya masukkan ke dalam. Masuk kan? Okey, lepas itu saya nak masuk balik ke dalam casing HDD tadi. Okey, ini SATA saya tau. Saya nak masukkan balik ke dalam casing HDD. Okey, nampaklah kepala dia untuk masukkan kabel tu dekat sini dengan sini. So, yes. Bagi sama aje lah. Ini tak ada masalah. Ataupun kita tarik dulu jasa ni. Lepas tu masukkan ke dalam. Nampak tak? Okey, jadi saya dah gantikan, okey, daripada HDD ni saya gantikan dengan SATA ni. Sekarang external hard disk saya dah laju. Okey, berapa kali laju? 3 kali laju, lebih dari laju daripada ini. 3 kali lebih laju daripada yang lama ni. Okey. Ini saya akan masukkan ke sini. Nampak ya? Okey. Lepas itu bila saya masukkan di sini, okay, macam biasa, saya boleh pakai dia sebagai hard disk, iaitu external hard disk macam biasa. Nampak? Kan? Macam tu. Dah jadi macam external hard disk dengan casing dan segalanya.
Okey. Okey. Satu kebaikan dia adalah sebab dia terlalu ringan, okey, dia tak ada disk ke dalam tau. Yang ini kenapa dia berat? Sebab dia ada disk ke dalam tu, ada disk ya, warna yang bulat disk tu ya. Okey, sebab itu dipanggil hard disk. Okey. Hard disk drive. Yang ini dipanggil sebagai solid state drive. Oh, ada dekat sini. Tu nama dia ya, solid state drive. So masuk dia di sini sebab dia ringan. Yang ini ingat, tengok tak? Okey. Dekat sini kan ada getah lagi dekat tepi tu. Semua ni getah tau. Sebab yang ini bila jatuh sekali, okey, kira bolehlah kita berputus asa, dah tak ada harapan ya. Kalau jatuh yang biasa-biasa ataupun tempat yang rendah tu mungkin tak ada masalah lah, mungkin boleh masih pakai ya. Tapi kalau jatuh tinggi sikit, okey, masa kita berdiri tu terjatuh, bolehlah kita dengan rasa selamatnya mengatakan benda tu dah tak boleh pakai. Ini kekurangan dia. Dah lambat, lepas tu dia fragile. Sebab tu dia letak getah dekat tepi ni. Okey, yang ini nak jatuh berapa kali pun tak ada masalah, silakan. Ya, jatuhlah berapa kali. Okey. Saya akan tunjukkan nanti macam manakah rupa dia dekat dalam. Mengapa kalau dia jatuh, okey, SSD ni tak ada masalah. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, satu lagi kelebihan SSD ni tadi, okey, saya dah masukkan ya SSD ni dekat saya punya casing untuk external hard disk. Okey, saya dah beli satu, okey, casing. Ini casing ni sebenarnya dia special sikit lah, tapi ini pun tak mahal, dia RM20 saja ya dekat Shopee. Ada yang murah lagi, dalam RM15 pun ada tak silap saya. Okey, dekat sini, okey, ada satu lagi. Saya buka ya. Saya buka. Ada bunyi ni ya. Okey, saya buka. Nampak tak? Saya ada satu lagi SSD. Ya, ada satu lagi SSD dekat dalam tu. Ni dia. Okey. Yang ini nak bagi tahu sebagai external hard disk, dah lah tahan lama. Okey. Lepas itu boleh buka dan tutup pula. Macam biasa. Okay, external hard disk ataupun casing untuk external hard disk ni pun boleh digunakan kalau nak masukkan tadi tu, yang hard disk tadi, yang HDD tadi, dia boleh masukkan ke dalam, tak ada masalah. Ya. Oleh itu, tapi saya tak masukkan yang inilah sebab saya nak pakai SSD ya. Saya dah lama tak pakai HDD ya. Lepas itu jadi saya dah pakai SSD sekarang. Saya masukkan ke dalam sini, iaitu casing untuk external hard disk saya, dan masukkan ke dalam. Sekarang saya dah ada external hard disk yang 3 kali lebih laju daripada external hard disk biasa yang menggunakan HDD tadi. Macam tu ya. Jadi kena pastikan dia ni, okay, dia punya tu lah, dipilihkan betul dan masuk ke dalam ni ya. Macam tu. Okay, masuk. Cuba sampai boleh masuk dekat dalam tu, boleh nampak sebenarnya ya, boleh nampak. Nampak kan? Okey, jadi untuk masukkan tu kena samakan lah. Okey. Macam tu. Okey, dah masuk. Sekarang dia dah jadi external hard disk saya. Okey, dengan USB 3.0 tu. Nampak tak? So dia laju dalam 3.0. Yang HDD tu pun 3.0 juga. Tapi dia tak selaju yang SSD tadi. Okey, tengok dia punya USB port tu. Okay, ya, nampak. Okey. Sekarang ini satu bentuk SSD yang memang dah laju. So dalam komputer kita bolehlah masukkan ataupun ganti daripada HDD ni ya, daripada HDD ni kepada SSD tadi. Okey, so itulah barulah kita boleh dapat komputer yang laju. So saya akan buka ni dulu. So nanti saya nak gunakan ini untuk sebagai contoh ya. Saya nak buka SSD saya ni. Saya buka, senang kan, tak ada masalah. Okey, jadi kalau ada hard disk yang rosak tu sebenarnya tak perlu buang dia punya ni. Jangan buka dia, buang hard disk dia. Lepas itu casing tu masih boleh dipakai dan digunakan. Sekarang kita beli yang ini ya. Ini pun tak mahal bu. Ini dalam 480 GB ni cuma dalam 200 ataupun dekat 300 juga. Okey, macam tu. Tapi dia SSD lah ya, laju. Okey. Sekarang saya akan tunjuk pula satu lagi jenis SSD ya. Okey, yang kita selalu dengar dipanggil sebagai M.2
Okey, jadi untuk tunjukkan M.2 tu saya kena buka laptop ni. Kalau kita kata ini laju, okey, saya nak tunjuk satu lagi lebih laju daripada yang ini, ya, daripada SSD ni tadi. Kita dah tahu yang ini 3 kali laju daripada yang ini. Okey, yang lama ni ataupun HDD ni, tapi yang saya nak tunjuk dekat dalam ni adalah lebih laju pula daripada SSD ni. Yang SATA ni. Okey, saya akan tunjuk. So sekarang saya nak buka laptop ni dululah. Ya, nak buka. Okey, dah terbuka. Okey, so ini adalah untuk dalaman laptop ni, ya. Ini laptop kira laptop slim jugalah. Okey, so saja nak tunjuk laptop ni. Ini tadi tempat bateri dia kita dah buka. Okey, ini dia punya heatsink lah, tempat kipas dia, ya. Okey, dekat sini dia punya RAM, ini RAM dia. Okey, nak upgrade RAM apa semua dekat sini lah. Okey, buka dia macam tu, masuk macam nak upgrade. Tapi dekat sini dia bagi sini satu slot untuk RAM. Okey, lepas itu apa ni? Ini satu slot lagi untuk RAM, ya. Jadi dia ada 2 slot lah untuk RAM. So kita nak upgrade, nak masukkan RAM lagi boleh. Tapi dia bagi cukup satu je. Okey, tak ada masalah. Okey, so dekat sini, ya, kita tengok ini adalah tempat untuk masukkan hard disk. Di sini ada tempat hard disk tu. Tapi kalau kita tengok dekat sini, ya, sama tak dia punya tu? Okey, sama kan? Sama dia punya size. So kita buka. Okey, sama dengan SSD tadi, kan? Kita buka, ya. Okey, nampak tak? Dia tak pakai skru pun. Tak pakai skru. Kenapa? Saya akan tunjuk nanti, ya. Kenapa dia tak pakai skru pun untuk buka benda ni. Dekat tepi ni. Okey, nak buka biasa. Okey, dia akan ada skru kat tepi-tepi ni tau. Okey, untuk buat supaya dia tak bergerak ataupun supaya dia ketat kat dalam tu lah. Okey, tapi dia tak pakai skru pun. Tengok. Cuma dia pakai skru dekat sini. Saya nak tunjuk, ya. Okey. Okey, pakai skru dekat sini. Ini adalah satu lagi jenis, okey, SSD. Ini adalah jenis SSD yang terbaru. Ini kita panggil sebagai SSD M.2, ya, M.2. Kalau tanya saya kenapa dipanggil M.2, okay, saya pun tak tahulah. Cuma itulah jenis dia. Ini adalah jenis, okey, hard disk M.2. Okey, nampak tak? Boleh nampak dekat sikit. Okey, ya. Tapi yang ini dipanggil sebagai M.2 NVMe. Okey. Jadi di dalam ni, ya, kalau kita semua nak tahu, di dalam SSD biasa ni adalah yang ini tau. Sama. Okey. Sama, ya. Sama bentuk dia, kan? Ke dalam ni. Okey, sebab itulah dia ringan. So dalam ni kosong tak? Bukanlah kosong, maksudnya kebanyakan ruang tu adalah kosong sebab nak letak ini je sebenarnya. Okey, dalam ni. Cuma beza dia adalah yang ini adalah SATA. So bila kita buka dalam tu dia akan sama macam ni tau. Okey, tapi yang ini dalam dia SATA, M.2 SATA, tapi ini adalah M.2 NVMe. So beza dia adalah sebab yang ini kelajuan dia boleh sampai di 500 MB per second, ya. Tapi yang NVMe ini, nak bagi tahu semua, dia boleh sampai 3500 MB kelajuan dia. Nampak, ya? Laju tak laju. Okey. 3500 MB per second. Yang ini pula boleh sampai cuma 500 MB sahaja. Dan yang ini, yang lama ni, yang bikin komputer kita lagging, tak bagi tahu, dia cuma paling tinggi boleh sampai 100 MB, lebih sikit lah macam tu. Inilah, ini yang buatkan kita lambat ni, ya. Nak bagi tahu. Lepas itu kedua, ini lah 500 MB, bagi dia laju sikit lah. Okay? Dan seterusnya yang ini, okay? NVMe SSD ni.
okey, 3,500 dan ke atas. Okey, ikut harga lah. Yang ini dia ya. Okey, boleh nampak sekarang dah tahu ya. Macam tu beza-bezanya. So, yang ini bila saya nak masukkan, katalah saya nak masukkan SSD dekat sini. Boleh tak? Yang SSD ini masuk ke dalam komputer ni? Tak boleh. So, kenapa? Komputer memang komputer yang baru ya, dia tak bagi. Mungkin dia tak bagi pilihan untuk masukkan SSD ni sebab SSD ni boleh masuk ke dalam komputer yang lama. Ingat tak komputer lama pakai yang hard disk lama ni kan? Jadi kita boleh tukar. Tapi kalau yang baru macam ni, tapi kenapa kita nak masukkan pula kan? Kan dia ni pun dah baru kan? Dah pun laju daripada ini. So tak perlu ada masukkan lagi. Macam tu saya nak masukkan balik yang ini, saya dah tunjuk ya. Ini M.2 ni SSD untuk NVMe. Saya masuk balik lah. Pasang balik. Sebab itulah komputer sekarang ni semua dah bertambah ringan. Sebab dia tak pakai hard disk lagi. Dia dah pakai dia tak pakai HDD lagi, dia pakai SSD dah sekarang ya. So ni antara sebab mengapa dia ringan. Komputer baru ni dan lagu baru. Laju pula tu. Macam tu. Silap. Satu lupa dia punya cover tadi. Ini je lah yang dia buat. Masukkan dia ni untuk cover je. Sebenarnya tak perlu pun tanya saya. Tak perlu masuk pun besi ni sebenarnya. Cover aluminium ni. Macam tu. Ini tak sikit. Kita masuk lah sebelah. Ringan ya, ringan. Dah siap. Sekarang saya akan buka satu komputer lagi. So dekat sini saya ada satu komputer lagi. So komputer ni adalah komputer yang lebih lama ya. Ini komputer tua lah. Tak ada tua sangat. Cuma hari tu komputer ni dia pakai yang ini. So dekat dalam nanti bila saya buka, kita akan tengok dia dah pakai SSD tau. Tapi tak ada masalah. Saya akan tukar balik dengan yang ini. So kita boleh tengok ni macam mana bentuk dia bila kita masukkan ini. Senang. Tak susah. Terus boleh tengok. Nampak? Kebanyakan komputer memanglah senang nak buka ya. Saya saja nak tengok kan. Dia pun bagi kita peluang untuk tukar hard disk tu jugalah. Ini RAM dia. Macam tadi komputer yang tadi pun dia ada dua slot untuk RAM ya. Satu slot dekat sini, satu slot dekat sini. So yang ini ada satu je. Nak upgrade pun boleh lah, boleh satu lagi masukkan ke dalam sini ya. Cuma nak beritahu kita semua, kalau kita nak upgrade ataupun nak tambah RAM, kena pastikan kalau boleh ya, RAM tu biarlah jenis yang sama macam ni kan. Ni apa bezanya ya? Lenovo macam tu, kalau boleh belilah ya. Lenovo juga. Bukan, sorry. Ini adalah Samsung. Ini adalah Samsung. Nampak Samsung. Jadi kalau nak cari RAM untuk tambah, kalau boleh biarlah yang Samsung juga. Samsung juga, dan pastikan kalau boleh size dia adalah sama dengan ni ya. Jadi dia balance. Macam tu. Itu just inilah tips lah untuk nak upgrade RAM. Kat sini. Sebenarnya tak ada masalah pun nak masukkan dekat slot mana ya. Tak ada masalah. Boleh masukkan di mana-mana slot sahaja. Sekarang saya akan buka untuk yang hard disk ni. Ini adalah SSD tau. Dah SSD saya dah tukar. Ini adalah laptop wife saya. Ya. Jadi laptop wife saya ni dah lama. Dia pun tak pakai untuk main game apa semua. Dia cuma pakai untuk kerja. So satu hari dia kata, dia komplain lah. Dia kata komputer saya dah ni lah bang. Dah apa tu? Dah ni lah bang, dah lagging. Jadi saya pun dah tahulah sebab dia kenapa. Mesti disebabkan oleh hard disk tu tadi. Macam ni saya dah buka. So dulu dah tunjuk ya.
dulu dia pakai hard disk macam ni, ya, HDD ni. Okey. Ya, saya buka. Okey. Saya tunjuklah rupa dia dulu ya. Sebelum saya tukar dia ke SSD tadi. Rupa dia macam ni. Lepas itu yang besi ni pun dia punya juga sebenarnya. Kita buka lah. Nanti makan masa pula. Macam tu. Ini je bentuknya. Saya masuk balik tengok ya. Begitulah dia dulu. Ya, sebelum ni macam ni lah. Nampak? Kan sama kan? Kan sama. Oleh itu bila wife saya komplain, dah start lagging semua, saya pun buka, ambil HDD dia tu dan saya gantikan dengan yang SSD tadi, ya. Jadi dalam setiap komputer, ada komputer ya, terutama yang baru ni, dia ada slot untuk M.2 tak? Ada beberapa komputer yang ada slot untuk M.2. Jadi kalau katalah komputer kita ni ada slot M.2, kita boleh beli yang NVMe tadi. Jadi bila dah faham semua tu, so katalah saya dah tukar, saya dah tukar yang ini kan. Saya dah buka ini yang lama ni, yang lambat dan slow, saya dah buka. Masuk je macam tu. Kata saya tak nak ni dan tukar, saya kan buka tolak. Lepas itu saya masukkan je lah yang baru, iaitu yang SSD ni tadi yang mana saya dah beli. Contoh lah ya, masuk macam biasa macam tu. Sekarang saya dah boleh pasang balik komputer ni, dan komputer ni akan jadi laju lah ya. InsyaAllah akan jadi laju. Memang laju lah, kita akan dapat rasa lah perbezaan dia. Dan akan berpuas hati ataupun berbaloi lah. Apalagi kalau kita boleh gunakan SSD tadi untuk M.2 yang mana support NVMe. Jadi sampai sini saja untuk perkongsian saya. Kalau ada apa-apa soalan ataupun ada pertanyaan, silalah bolehlah komen di ruangan komen saya, sama ada di dalam Facebook ataupun di dalam YouTube. Tapi yang paling penting, jangan lupa untuk follow saya di dalam Facebook dan juga sila subscribe channel YouTube saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.